Okay, let's start. Mari kita mulakan dengan mengenal pastikan apa yang dimaksud dengan berita palsu. Dalam konteks media sosial, berita palsu merujukan kepada maklumat yang tidak tepat atau tidak benar yang disebarkan melalui pelbagai platform digital. Seiring dengan pesatnya, perkembangan era digital menyebarkan berita palsu telah menjadi sesuatu fenomena serius yang mampu menimbulkan pelbagai masalah kepada kerajaan serta rakyatnya. Saat ini, tidak terhadap dengan cabaran besar dalam menghadapi penyebaran berita palsu. Fenomena ini bukan sahaja merosakkan persepsi masyarakat terhadap keadaan sebenar, tetapi juga mampu menyebabkan kekeliruan dan tidak pastinya di kalangan rakyat ini. Tentunya mempengaruhi proses pembuatan keputusan yang seharusnya berdasarkan maklumat yang sah dan tepat. Dalam era digital yang semakin pesat, perkembangan kita menyedari bahawa penyebaran berita palsu bukan sekadarnya satu masalah biasa. Maklumat yang tidak tepat atau terdistori boleh memicu perputahan fenomena negatif seperti cyberbully dan penyebaran teroris konspirasi. Tanpa berasa, apabila individu terada kepada maklumat yang palsu, mereka mungkin terpengaruhi untuk bertindak secara negatif atau menyebarkan maklumat yang tidak benar kepada orang lain. Oleh itu, persekitaran digital yang sepatutnya menjadi sumber ilmu dan pengetahuan yang berguna boleh menjadi medan pertubuhan yang memudaratkan dan memurahkan. Oleh itu, tujuan kita utama hari ini ialah untuk meningkatkan kesedaran masyarakat tentang masalah berita palsu. Kita ingin memberitakan panduan tentang cara-cara mengenal pasti serta menghadapi cabaran penyebaran berita palsu ini. Langkah-langkah kesedaran seperti melakukan penelitian yang teliti sebelum menyedarkan maklumat, memeriksa sumber berita dan mempertimbangkan kebolehpercayaan sumber maklumat merupakan beberapa contoh tindakan yang boleh diambil untuk memerangkan penyebaran berita palsu. Mari kita bersama-sama memahami risiko dan kesan negatif yang berkaitan dengan berita palsu. Dengan memahami ini, kita sebagai masyarakat boleh memainkan peranan penting dalam memastikan integriti dan kesasihan maklumat yang disebarkan dalam era digital ini. Mari kita bersama-sama menjadikan dunia digital ini sebagai tempat yang bermakna dan berfaedah. Terima kasih. Salam sejahtera. Sekarang, saya ingin membincangkan bagaimana berita palsu atau maklumat salah tersebar dan mengapa orang memilih untuk menyebarkannya. Di era digital ini, maklumat salah telah menjadi isu yang meresap dalam masyarakat kita. Penting bagi kita untuk memahami bagaimana dan mengapa maklumat ini tersebar untuk dapat memerangi dampak negatifnya. Maklumat salah dapat berasal dari pelbagai sumber. Ia bisa dimulai sebagai disinformasi yang sengaja diciptakan dengan tujuan tertentu atau sebagai informasi yang salah yang dibagikan secara tidak sengaja oleh individu yang tidak menyadari ketidakakuatannya. Maklumat ini seringkali dimulai dari jaringan kecil sebelum akhirnya menyebar luas di internet. Proses penyebaran maklumat salah ini mirip dengan penyebaran virus. Seiring waktu, paparan berulang terhadap maklumat salah dapat mengurangi resistensi seseorang, membuat mereka semakin mudah dipengaruhi. Semakin sering seseorang terpapar maklumat salah, semakin besar kemungkinan mereka akan terpengaruhi. Ada berbagai alasan mengapa orang memilih untuk menyebarkan maklumat salah. Bias konfirmasi memainkan peran penting di sini kerana individu cenderung untuk membagikan informasi yang sejalan dengan identitas pribadi atau norma sosial mereka. Selain itu, struktur dan sistem penghargaan di platform media sosial dapat memberikan insensitif untuk penyebaran maklumat salah. Dalam konteks logik dan falasi, maklumat salah seringkali tersebar melalui penggunaan falasi informal. Ini adalah argumen yang mungkin tampak valid tetapi gagal memberikan dukungan yang cukup untuk tuntutannya. Memahami kesalahan-kesalahan ini dapat berfungsi sebagai bentuk vaksinasi
vaksinasi psikologis terhadap maklumat salah. Sebagai kesimpulan, penyebaran maklumat salah adalah isu kompleks yang melibatkan perilaku individu dan struktur platform media sosial. Dengan memahami mekanisme di balik penyebaran maklumat salah dan peran kesalahan logis, kita dapat mempersenjatai diri kita dengan kemampuan untuk menilai secara kritis informasi yang kita konsumsi dan bagikan secara online. Terima kasih atas perhatian anda. Assalamualaikum, nama saya Syed Muaz dan saya punya topik adalah apakah kesan-kesan berita palsu akan mempengaruhi kehidupan seharian rakyat Malaysia. Mari kita tengok sebentar lagi. Oleh itu, apakah kesan-kesannya yang berita palsu akan beri kepada rakyat kita? Yang pertama, ia akan menimbulkan panik di dalam kalangan rakyat. Di dalam kalangan rakyat tak tahu apa yang betul atau salah. Yang kedua, warga negara tidak tahu apa yang betul ataupun apa yang salah. Apa yang kita sepatutnya ikut ataupun sepatutnya yang kita tidak ikut. Dan yang ketiga, ia mewujudkan kecacatan dan merosakkan integriti sistem politik serta menghalang kemajuan negara. Dan keempat, boleh merosakkan warga negara dan masyarakat kita kerana mereka melakukan tindakan yang salah disebabkan oleh maklumat yang tidak tepat. Maklumat yang salah mereka terbuat. Maklumat yang betul tapi mereka tidak buat. Kerana mereka tidak tahu apa yang betul ataupun apa yang salah. Yang contohnya saya boleh beritahu kepada kamu adalah kebergantungan terhadap media sosial sebagai sumber utama maklumat di kalangan golongan muda boleh menyebabkan penyebaran maklumat yang tidak tepat secara meluas dalam jangka yang panjang. Maksudnya, orang muda zaman sekarang apabila mereka mencari maklumat, mereka mencari maklumat dari sosial media. Dan kiranya selalunya sosial media ini mereka tidak tahu apakah fakta yang betul ataupun fakta yang salah. Mereka tidak tengok apa yang tempat ataupun mana yang mereka datang maklumat itu. Kini zaman sekarang kita haruslah berhati dengan maklumat yang bersebar di sosial media dan kena berfikir selalu apakah maklumat ini betul ataupun maklumat ini salah untuk kita. Mari kita tengok lagi satu contoh. Yang contoh kedua adalah daripada The Star. Mereka berkata bahawa dalam kajian kami, kira-kira hampir 40% daripada golongan muda apabila mereka mencari tempat makan tengah hari, mereka tidak pergi ke Google Maps atau carian lain. Mereka pergi ke TikTok atau Instagram, katanya. Walaupun Instagram dan TikTok ada fakta yang bagus, tetapi mereka sebabkan sosial media, mereka tidak tahu bahawa tempat itu bagus untuk mereka atau tidak. Ia tersebar agak kuat dan cepat. Dan kiranya banyak pakar-pakar kata bahawa walau bagaimanapun, platform-platform tersebut secara umumnya dia anggap sebagai sumber maklumat yang tidak dipercayai oleh pakar-pakar, oleh experts. Mereka tidak tahu bahawa pakar-pakar ini, maklumat semua ini adalah bagus untuk mereka atau tidak. So, konklusinya boleh mereka menggunakan TikTok dan Instagram, tetapi mereka harus digunakannya dengan secara umum. Mereka sepatutnya digunakan dengan berita yang lain juga. Mereka jangan menggunakan TikTok dan Instagram sebagai maklumat utama mereka. Sekian, terima kasih. Seterusnya, kita perlu mencegahkan berita palsu. Tapi bagaimana kita hendak buatnya? Kita boleh buatnya dengan menasihati kawan-kawan dan keluarga. Itu akan menghentikan penyebaran berita palsu tersebut. Tetapi bagaimana kita hendak mencari bahawa berita itu berita palsu? Ada beberapa ciri. Ciri-ciri berita palsu termasuk sumber yang tidak reliable atau credibility yang rendah. Sumber ini biasanya daripada artikel seperti Blogspot ataupun social media. Artikel yang mempunyai berita yang benar
kebiasaan daripada sumber yang credibility tinggi seperti Google dan NASA. Ciri seterusnya ialah kekurangan bukti. Berita palsu kebiasaan mempunyai bukti yang sangat rendah. Ini kerana cerita tersebut tidak difikir dengan sangat detail. Berita yang benar kebiasaan mempunyai detail seperti masa, tempat, apa-apa kesan dan seterusnya. Ciri yang tersebut ialah berita palsu itu melanggar pengetahuan am atau pengetahuan sendiri kamu. Kamu boleh berfikir logik tentang berita tersebut, dan jika ia melanggar apa-apa pengetahuan yang kamu ada, dan kemungkinan besar berita itu palsu. Ciri-ciri yang terakhir ialah kesalahan tata bahasa. Jika kesalahan tata bahasa ditemui dalam satu artikel, maka bukti yang besar bahawa artikel itu tidak disemak dengan orang lain. Jika kesalahan tata bahasa tidak disemak oleh orang lain, dan semestinya fakta dalam artikel tersebut juga tidak disemak oleh orang lain. Secara kesimpulannya, isu berita palsu di media sosial semakin kompleks, terutamanya dengan peningkatan teknologi seperti AI dan deepfake. Alat-alat ini membolehkan individu menghasilkan kandungan yang sangat meyakinkan dan menipu, menjadikannya sukar untuk membezakan antara kebenaran dan kebohongan. Walau bagaimanapun, dengan memupuk pemahaman tentang penalaran logik, mengenal pasti ciri-ciri biasa berita palsu, mengakui impaknya dalam masyarakat dan melaksanakan strategi praktikal untuk mengatasi masalah tersebut, seperti mengalahkan kemahiran pemikiran kritis dan menyemak fakta, kita boleh lebih mudah mengendalikan lanskap digital. Selain itu, pendidikan literasi media menjadi penting untuk melengkapkan individu dengan kemahiran yang diperlukan untuk membedakan maklumat yang boleh dipercayai dari maklumat palsu. Dengan mengatasi masalah ini secara kolektif, kita boleh mengurangkan penyebaran maklumat palsu dan mewujudkan masyarakat dalam talian yang lebih berpengetahuan.